Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok pelajaran ulum syariah iaitu akidah. Okey, pelajaran ulum syariah akidah tahun 3. Okey, baik. Kita tengok sama-sama. Okey, so hari ini kita nak belajar tentang kitab. Okey, beriman kepada kitab. Walaupun ustaz dah ajar dalam kelas sebelum ni, tapi kita nak tengok, kita nak ulang kaji balik. Sebab apa Sebab ramai dalam kelas tu yang mungkin terlupa ataupun yang tak hadir. So hari ni kita nak belajar balik. Okey, kitab ni adalah beriman kepada kitab. Itu yang pertama sekali, beriman kepada kitab dalam buku akidah. Okey, beriman kepada kitab, apa maksud dia? Iaitu wajib meyakini bahawa Allah menurunkan kitab-kitab dan kepada Nabi dan Rasul. Maksudnya sebelum Al-Quran ni ada lagi kitab-kitab lain. Okey, melalui perantara. Siapa yang hantar? Siapa yang hantar kitab-kitab tu? Iaitu malaikat Jibril. Okey, yang menjadi panduan kepada manusia dan mengandungi peraturan hidup yang benar. Ia juga menjelaskan larangan dan perintahnya, janji dan juga ancamannya. Okey, ini adalah kitab. Okey, kitab-kitab yang Allah turunkan. Maksudnya sebelum Al-Quran dah ada dah kitab-kitab yang Allah turunkan. Baik. Okey, kita tengok Kita tengok perbualan antara Ahmad dan Karim. Ahmad kata, "Wah, banyaknya kitab Al-Quran di dalam pusat sumber sekolah kita." Karim kata, "Ya, iyalah, memang banyak. Semalam kita baru belajar tajuk beriman kepada kitab. Ustaz kata kitab ialah kalam Allah." Apa maksud kalam tu? Okey, kalam Allah tu ialah kata-kata Allah. Okey, Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada beberapa orang nabi dan rasul. Melalui perantara malaikat Jibril yang mengandungi syariat yang lengkap. So ini adalah maksud apa itu Al-Quran. Al-Quran tu adalah kalam Allah. Kalam Allah ni apa yang Allah sembang, apa yang Allah cakap dalam Al-Quran tu. So apa yang kamu baca dalam Al-Quran tu semua Allah tengah sembang tu. Allah tengah cakap dengan kamu. Apa yang Allah tengah nasihat kat kamu. Okey, bila kita ikut elok-elok Al-Quran tu, maka jadilah kita hamba yang baik. Baik, kita tengok lagi. Okey. Betul kata Karim itu. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ke dunia ini 4 buah kitab yang wajib kita percayai. Okey, apa kitab itu? Kata Ahmad. Ustaz kata apa? Kitab tersebut ialah Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Kita diwajibkan beriman kepada kitab-kitab tersebut. Maksudnya kita wajib beriman. Walaupun sekarang kita dah ada Al-Quran, tapi kita kena ingat, sebelum Al-Quran ada kitab-kitab lain. Maksudnya waktu kitab-kitab lain tu turun, Al-Quran belum turun lagi. Macam tu So kita tengok. Ini maksud ustaznya. Okey, kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Okey, iaitu nama kitab adalah kitab Zabur. Okey, diturunkan kepada Nabi Daud. Okey, dalam bahasa Qibti. Qibti ni maksudnya bahasa zaman dulu-dulu lah. Apa dalam kitab Zabur ni yang diturun kepada Nabi Daud ni? Iaitu dalam tu ada petua, ada doa, ada zikir, nasihat dan peringatan. Nasihat dan peringatan ni lebih kepada jangan buat benda jahat, jangan mencedera orang, kan? Okey, mengasihi satu sama lain, macam itu. Okey, sebab waktu tu Al-Quran tak ada lagi. Kena faham guys tu. Al-Quran belum turun lagi. Lepas tu bila kitab Zabur dah ada, turun lagi satu waktu zaman Nabi Musa, iaitu kitab Taurat. Turun kepada Nabi Musa. Bahasa pun bahasa lain dah. Bukan bahasa Kibti, bahasa Ibrani. Okey, iaitu waktu tu dalam kitab Taurat ada sebut syariah akidah yang benar. Menyebut Rasul tak akhir. Waktu tu dalam Taurat tu dia dah sebut dah pasal siapa? Pasal Nabi Muhammad. Okey, so maksudnya orang dah tahu tak sebelum Nabi Muhammad dah lahir? Tahu. Cuma waktu tu Nabi Muhammad tak lahir lah lagi sebab zaman Nabi Musa kan. Okey. Lepas tu bila dah habis zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa. Waktu zaman Nabi Isa pun ada dapat kitab iaitu kitab Injil. Okey, dalam sekarang ni orang panggil kitab Injil kitab Bible. Cuma Bible yang sekarang orang Kristian guna sekarang ni tak samalah macam yang dulu-dulu punya. Okey, banyak yang telah diseleweng telah ditokok tambah kitab-kitab Bible sekarang. Okey. So yang dulu punya kita tak tahu masih ada ke ataupun tidak. Diturun kepada Nabi Isa dalam bahasa Syriani. Dalam tu lebih kepada wahyu-wahyu Allah mengajar manusia kembali
kembali kepada ajaran Tuhan. Maksudnya jangan sembah berhala, kan? Jangan mencedera wanita, okey, jangan tipu dalam soal jual beli, macam tu. Dia nak sama. Okey, sebab apa? Sebab Al-Quran ni, bila Al-Quran turun, Al-Quran lah pelengkap kepada semua kitab-kitab atas. Gitu. Okey, maksudnya bila Al-Quran dah turun, kita dah tak payah tengok Injil, kita dah tak payah tengok Taurat, kita dah tak payah tengok Zabur. Tapi kita beriman tak? Yes, kita beriman. Maksudnya kita percaya. Okay, so dalam Injil pun dah menyebut Rasul Takhir. Dan lastly is Al-Quran. Iaitu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Yang kita dah baca tu lah. So ada 114 surah, 30 juzuk. Dia panduan sepanjang zaman. Dalam tu ada akidah, ada ibadah, ada belajar tentang akhlak dan lain-lain. Diturunkan di Mekah dan Madinah. So Al-Quran ni adalah pelengkap. Al-Quran ni adalah akhirul kitab yang terakhir kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so apa yang Ustaz nak sampaikan, sebelum Al-Quran kamu kena percaya dan beriman bahawa ada kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran, iaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Kepada Nabi apa? Kamu boleh tengok Nabi-Nabi ni. So Nabi-Nabi ni, okay, dia turun ikut zaman, ikut fasa. Ikut fasa dan ikut zaman. Okay, macam Nabi Daud, Musa, Isa ni adalah Nabi yang sebelum daripada Nabi Muhammad. Mereka hidup ni, ketiga-tiga Nabi ni hidup sebelum daripada Nabi Muhammad. Maksudnya zaman sama tak? Zaman tak sama. Zaman tak sama. Okay, sebab bila zaman tak sama, kaum sama tak? Kaum pun tak sama lah. Kaum pun tak sama. Mungkin kaum Nabi Isa lain ketika itu. Kaum Nabi Muhammad lain ketika itu. Kaum Nabi Musa lain ketika itu. Maksudnya kaum. Okay, kaum masyarakat. Tak sama. Okay, so itu sahaja tentang akidah. Okay, iaitu 4 kitab yang wajib kita beriman dan percaya. So Ustaz nak kamu buka buku aktiviti akidah, buat muka surat 3, 4, 5 dan 6. Kalau siapa yang nak buat muka surat 3, 4, boleh terus kepada 5, 6. Okay, siapa yang belum buat, boleh terus buat 3, 4, 5, 6. Nanti kita akan semak bersama-sama, insya-Allah. Okay, Ustaz rasa setakat itu saja. Okay, terima kasih kerana menonton video ini. Okay, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.